Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi kita hari ini untuk kita sambung membincangkan buku teks tahun 6 KSSR Sains. Okey, hari ini kita berada pada muka surat 132. Sebenarnya hari ini kita nak fokus kepada tajuk baru iaitu pengawetan makanan, tapi sebelum tu saya akan terangkan sikitlah berkenaan dengan jom cuba 132 sebelum kita pergi kepada pengawetan makanan. Jadi aktiviti ini menarik jadi saya cuba kongsikan sajalah. Okay, tujuannya mereka cipta model kereta yang boleh bergerak dengan laju. Jadi alat dan bahan, gunting, pembaris, pensel, 4 keping, cekera padat, cardboard, lidi sate, straw air kotak kecil, klip kertas, gelang getah dan juga pita pelekat. Okay, jadi langkah-langkahnya, potong cardboard mengikut bentuk dan ukuran seperti dan di atas sebagai tapak model lah. Tu kita ikut je ukuran dalam gambar ni. Kemudian kita potong dan lekatkan straw pada cardboard seperti gambar di atas. Letak straw ni, nampak ni dekat cardboard ni kan, letak straw kat situ. Kenapa? Sebab nak buat tempat letak inilah dia punya tayar tu kan. Okey, kemudian yang ketiga, tutup lubang cekera padat dengan menggunakan cardboard dan pita pelekat. Okey, tengah-tengah tu kita tutup dengan cardboard dan pita pelekat. Kenapa kita tutup dengan cardboard dan pita pelekat? Sebab kita nak buat tempat cocok dia. Jadi kita cocok bagi ketat lah. Okey, jadi yang keempat tu kita cocok lidi sate pada cardboard di bahagian tengah cekera padat tu. Kemudian kita masukkan hujung lidi sate ke dalam straw yang bawah tadi yang kita letak tu. Kemudian kita pasang lagi satu cekera padat di hujung lidi sate yang lain untuk dijadikan roda kereta. Okey, kemudian selitkan gelang getah pada lidi sate seperti gambar di atas dan kemudian kita tarik dan lekat hujung tapak kereta dengan yang lain dengan menggunakan klip kertas. Maksudnya kita lekatkan lagi satu pada hujung yang lain supaya maksudnya nanti bila kita putarkan tayar tu dia akan terbelit-belit kan getah tu kan, ataupun dia akan tertarik, kemudian bila kita lepas dia akan berjalan. Okey. Jadi untuk menggerakkan model kereta kamu, pusing roda kereta yang diikat dengan gelang getah dan lepaskannya pada permukaan yang rata. Nanti persembahan hasil ciptaan model kereta kamu dan persembahkan hasil ciptaan model kereta kamu dan bertandinglah dengan kawan-kawan dekat kumpulan lain bersama-sama dengan bulan lain. Jadi ada soalan kat sini, dia kata bagaimanakah kamu boleh menambah baik model kereta kamu supaya kereta dapat bergerak dengan lebih laju. Mungkin kita letakkan tayar tu kita ubah suai sikit ke, ataupun tukar saiz tayar ke dan sebagainya lah. Itu bergantung pada aktiviti ataupun kereta yang hasilkan lah. Okey, jadi ini awak boleh buat kat rumah lah kalau cikgu awak suruh buat ini sangat menarik, dan kalau awak rasa nak isi masa lapang dengan aktiviti ini pun boleh. Jadi ini merangkumi 7.1.5. Okey. Bahan-bahan untuk guru, bahan-bahan terbuang seperti penutup botol minuman dan gelung tisu boleh digunakan untuk membina model kereta lah. Tak semestinya guna CD ni kan. Kalau cekera padat ni, kalau saya memang suka guna penutup botol lah. Okay, dan saya letak getah tu saya gantikan dengan belon biasanya. Tu pun boleh juga. Bergantung pada kreativiti cikgu tu lah nak murid-murid buat macam mana. Okey, dah cukup dah tu. Mari kita masuk kepada tajuk hari ini, iaitu tajuk yang ke-8. Bab 8. Hari ini kita berada pada bab 8. Okey. Tahun 6. Pengawetan makanan. Okey, kita nak tahu ni apa cerita ke pengawetan makanan ni. Adalah kita tengok dia bermula pada tahun 500,000 tahun sebelum Masihi. Sebelum Masihi tu maksudnya Masihi sekarang ni dah sekarang ni tahun macam saya sekarang ni waktu saya cakap ni tahun 2021 kan. Maksudnya dulu mula-mula sekali tahun 1 kan, 1 kepada 2021 kan. Jadi sebelum tahun 1 hari bulan 1 tahun 1, sehari sebelum tu adalah sehari sebelum Masihi. Seminggu sebelum tu adalah seminggu sebelum Masihi. 10 hari sebelum tu adalah 10 hari sebelum Masihi. 100 hari sebelum itu adalah 100 hari sebelum Masihi. Jadi yang ni 500 tahun, 500,000 tahun sebelum itu. Maksudnya 500,000 tahun sebelum Masihi. Maksudnya dah lama dah sebelum tahun 2021 ni. Jadi kalau nak tahu bila tu, iaitu 500,000 tambah 2021. Jadi 500 2021 tahun lalu. Lama Jadi masalah dia, mereka dah mula memasak makanan dengan menggunakan api. Merupakan kaedah pengawetan paling terawal dalam tamadun manusia. Pengawetan ni maksudnya nak bagi makanan tu tahan lama lah. Okay, dulu dah mula pakai api. Kalau 12,000 tahun sebelum Masihi, kemudian dah hampir-hampir lagi. 500,000 tahun tu dah lama kan. Kemudian 12,000 tahun dahulu sebelum Masihi tu, masyarakat Arab kuno dikeringkan dan disimpan makanan sebagai persediaan
sekiranya berlaku banjir. Dia dah mula geti kering kan. Dia kering ke orang Arab ni kan, Arab kan panas kan, jadi dah mula keringkan barang semakanan supaya bila kering nanti sebab banjir, bila banjir, bila banjir dia akan menyebabkan banyak pokok yang rosak dan juga susah nak keluar kan. Jadi dia pun ambil makanan-makanan tu dikeringkan. Bila dikeringkan, jadi kuman tu matilah kan dekat tengah panas. Jadi maka makanan tu tahan lama. Jadi pengeringan. Sebelum tu dia memasak guna api, kemudian dia pengeringan. Okey, kemudian 1400 tahun sebelum Masihi. Okey, dah dekat-dekat sikit dengan tahun Masihi tu. Ataupun lebih kita kalau 2021 ni kira 3421 tahun lalu lah. Jadi 1400 tahun sebelum Masihi ini manusia melumurkan garam pada makanan bagi mengatasi pembaziran dan kekurangan makanan. Dah mula guna garam. Okey. Kemudian tahun 1862 Louis Pasteur menemui kaedah penghapusan bakteria secara pemanasan dan penyejukan cecair. Maksudnya dia panaskan kemudian dia sejukkan. Kan? Jadi ini dikatakan sebagai dia pun namakan dia punya kaedah ni kaedah pempasteuran. Sempena nama dia. Okey. Dipanaskan lepas tu dia terus sejukkan. Okey, itu cara dia. Sekarang kini penggunaan bahan pengawet kimia membolehkan makanan tahan untuk jangka masa yang lebih lama. Okey, jadi bahan sekarang dia pakai bahan kimia lah, sebab tu bahan makanan sekarang macam bahan yang orang kata bahan makanan segera lah. Makanan segera sekarang tak berapa elok lah, sebab dia bahan pengawet kan, bahan kimia. Okey. Jadi kena pandai lah cari bahan yang elok untuk dimakan. Jadi sebenarnya berguna juga, sebab kalau time kita nak cari contohnya durian kan, durian tu ada musim, tapi tiba-tiba nak makan durian nanti macam mana nak makan. Jadi kita kena ada kaedah pengawetan makanan lah. Okey, supaya kita dapat rasa durian pada hari yang bukan musim durian. Kan bagus tu. Okey, jadi sejak dulu kala lagi manusia telah mengawet makanan dengan menggunakan pelbagai kaedah. Okey. Cuba kamu nyatakan apakah kepentingan pengawetan makanan? Kenapa kita kena mengawet makanan ni? Sebab apa? Macam saya cakap tadi lah, salah satunya adalah bila kita nak makan, bila kita nak makan benda yang tidak ada pada musimnya. Macam anggur, buah-buahan lah selalunya kan, buah durian saya cakap tadi kan. Bila tak ada musim, contoh saya nak ABCD ataupun ABC durian lah orang kata kan, air batu campur durian. Memang tak ada ketika tak ada musim durian. Tapi dengan adanya kaedah pengawetan, kita dapat simpan durian itu dalam peti ais contohnya, tahan lama kan, kita awet dia, maka kita dapat rasa makanan yang boleh dimakan bukan pada musimnya. Contoh lain contoh tau. Contohnya lah negara Jepun. Negara Jepun, saya tak tahu Jepun ada ke tak pokok pisang. Contohlah negara Jepun tak ada pokok pisang, contoh. Kan? Tapi orang Jepun nak makan pisang. Orang Korea pun selalu kan buat susu pisang kan. Contoh kan. Jadi macam mana dia nak dapat? Maka kat Malaysia ada pisang. Jadi kita pun buat pengawetan makanan, iaitu kita awet pisang tu sampai ke sana. Jadi pisang tu dapat sampai ke Jepun dalam keadaan ia masih lagi pisang lah. Kalau tak ada pengawetan mungkin dalam perjalanan dah busuk. Itulah antara kepentingan pengawetan makanan lah. Okey, jadi kita tengok kerosakan makanan, muka surat 134. Okey, laparnya, saya makan dulu je. Dia katakan, masam lah. Itu kan sandwich semalam. Maknanya sandwich itu sudah rosak. Dia kata, tapi macam mana kita nak tahu sesuatu makanan itu dah rosak? Okay, jadi minuman atau makanan yang rosak berbahaya kepada kesihatan kita. Jadi kawan dia ni kata, macam mana kita nak tahu makanan tu dah rosak? Adakah makanan tu elok lagi atau rosak? Tadi kita dapat tengok kawan tu kata masam. Dia kata masam. Habis tu kalau asam dah memang masam, habis tu asam tu dah rosak ke? Kita tak tahu kan. Jadi ada cara-cara untuk mengenal pasti adakah makanan itu rosak atau tidak lah, bergantung pada jenis makanan. Okey, kita lihat. Okey. Contoh lain kat sini, daging ayam. Okey, daging ayam warnanya pun dah berubah. Okey. Ayam tu kalau tengok daging ayam akan bertukar warna menjadi kehitaman, berbau busuk dan juga berlendir. Itu tanda-tanda daging ayam itu telah pun rosak. Okay, kemudian ikan. Jom kita perhatikan ciri-ciri makanan yang rosak. Ni dah ajak tadi kan. Okay, ikan dah berbau lah. Ikan yang rosak berubah tekstur dan berbau busuk. Di tekstur tu maksudnya bentuk dia dah berubah lah, dah macam bergai-gai ke apa kan. Okay, seterusnya. Ini merangkumi 81.1 135. Okey, sebelah dia, muka sebelah. Nasi ini dah berkulat. Jadi nasi akan menjadi lembik, berlendir, bertumpuk hitam dan berbau masam.
Okey. Kalau roti, bahulu dan kek pula mempunyai tumpuk kehitaman. Tengok roti tu kan, yang guna bahulu. Awak pun ambil bahulu tu awak makan, ada warna-warni lah cantiknya awak makan. Makan-makan, masam-masam, sedapnya bahulu ni. Perisa mangga ke? Contohnya. Sekali rupa-rupanya bahulu tu dah busuk. Jadi kena alert, jangan salah. Awak makan roti ada putih-putih lah. Bestnya ada perisa nasi ke? Ingatkan nasi dalam roti tu rupanya dah berkulat. Jadi sebab tu kita kena tahu, kita kena kenal, kita kena belajar berkenaan dengan kerosakan makanan ini. Jadi abang tu kata dia kata roti ini ditumbuhi kulat. Nampak bentuk-bentuk dia, nampak tak? Okey. Biasa bahulu lah. Bahulu ni kalau kita beli, kita balik kerja kahwin kan, kita pergi kerja kahwin mana-mana nanti kan dapat bahulu kan. Lepas tu bahulu tu bila kita bawa balik, kita tak makan lama sangat. Lepas tu bila kita cek-cek tengok dah rosak, tak sempat nak makan. Jadi sebab tu kalau dapat bahulu makan terus. Kan rugi tak makan Okey, tembikai. Contohnya sayur-sayuran dan buah-buahan macam mana pula? Tadi tu nasi, roti dan kek lah Jadi kalau ada kek pun lebih kurang macam tu lah. Kalau sayuran dan buah-buahan macam mana? Buah-buahan yang rosak akan berubah tekstur. Tekstur tu bentuk dia tau, yang kita tengok tu dia punya dah macam hitam-hitam kan. Dia macam lembek-lembek sikit kan. Berkulat dan berubah warna. Kita tembikai nampak. Kalau dia dah busuk dia ada warna hitam tu. Pisang pun sama jadi macam tu. Apple dia dah jadi macam hitam-hitam sikit kan. Pisang ni kadang-kadang dia dah hitam-hitam tapi bila buka dalam dia okey lagi. Tengok keadaan Kobis pun sama. Kobis ni susah nak rosak tau. Jadi kalau awak rasa macam awak nak simpan makanan dalam tempoh yang lama, awak beli sayur kobis. Kobis ni dia tahan lama. Masuk dalam peti ais kan. Jadi tapi kalau satu hari nanti dia akan rosak lah juga Dan sayuran yang rosak bertukar warna kekuningan dan jadi layu lah. Dah rosak tu maksudnya Sebab apa dia rosak? Sebab ada benda yang rosakkan dia. Mikroorganisma lah yang rosakkan dia. Okey. Jadi makanan yang rosak boleh diperhatikan dengan menggunakan deria penglihatan, deria bau, deria rasa dan deria sentuhan. Okey. Jadi susu pula macam mana? Okey, kalau susu yang rosak akan berubah tekstur. Okey, berbau busuk, berasa masam, berbuih dan berketul-ketul. Okey. Jadi susu yang rosak ni akan berbuih. Okey. Bolehkah kamu jelaskan ciri-ciri kerosakan pada contoh makanan yang lain? Contohnya awak cakaplah. Macam mana kalau nak katakan contoh yang tak ada kat makanan kat sini kan, kita fikir coklat macam mana dia rosak? Coklat boleh rosak ke? Jadi awak bincangkan dengan cikgu awak. Contohnya lah, contoh awak kata strawberry macam mana dia rosak? Kita tengok pada sayur-sayuran dan buah-buahan macam mana dia rosak kan. Cikgu kalau mi goreng macam mana? Mi goreng tu kita tengoklah pada grup-grup mana yang dia rosak. Kalau rosak tu mungkin bau dia dah tak sedap kan. Dah rasa dia dah lekit ke rasa dia kan. Dah rasa dengan tangan tengok dah melekit ke. Jadi macam-macam cara Jadi boleh bincang dengan cikgu awak di sekolah. Okey, jadi sebenarnya makanan ni dia rosak sebab apa kenapa dia tiba-tiba jadi rosak? Kan tiba-tiba dia gelap hitam je kan? Jadi sebenarnya ada sebab dia. Punca kerosakan makanan. Jom kita tengok cerita ni 7 pagi. Cepatlah, nanti kita dah lambat ni. Nanti lewat pula anak ke sekolah. Baiklah ayah, kami sudah pun bersarapan. Jeng. Dia menatang kat situ tu kan. Nampak berita baik kawan-kawan. Nampaknya ada makanan untuk kita. Yo, hurrah, meramai kan. Tunggu, jangan tinggalkan saya. Wah, seronoknya. Ramai-ramai menyerang dia punya sandwich tu bila si anak ni tadi berlari dengan cepat untuk pergi sekolah. Jadi dia tinggal sandwich tu atas meja tuan-tuan. Maka pukul 9 malam tu dah berbau masam. Sayangnya makanan dia rosak lah. Gitu kan. Kadang-kadang berlaku pada bulan puasa lah, bulan Ramadan kan. Biasanya kita nak sahur, kita dah sedia macam-macam, kita dah letak sandwich tu, ada sayur, ada tomato dan sebagainya, ada sos, ada keju. Lepas tu kita letak, sekali nak makan dah habis waktu sahur, ataupun kita tak terbangun pula waktu sahur tu. Masa tu rasa tak nak makan je kan. Tiba-tiba sepanjang hari tu kita tengok aja sandwich tu kan. Tengok je, geram je. Sekali malam bila buka nak makan dah tak boleh rupanya sebab dah busuk. Jadi ada caranya kita simpanlah dekat peti ais. Jadi mengapakah makanan yang terdedah boleh menjadi rosak? Kamilah puncanya. Dia kata kan. Kamilah puncanya maksudnya apa binatang tu? Makanan menjadi rosak akibat daripada tindakan mikroorganisma. Mikroorganisma ni apa? Dia hidupan. Jadi macam mana nak bagi makanan tu tak rosak? Kita kenalah buat sesuatu untuk tak nak bagi mikroorganisma ni hidup. Jadi macam mana? Sebab itulah kita belajar kaedah pengawitan makanan. Jadi saya rasa hari ini kita bincang tentang itu saja. Punca makanan menjadi rosak dan
keadaan makanan yang rosak tu macam mana kan. Okay, jadi ini merangkumi 8.1.2. Saya rasa sampai sini saja untuk video kali ini. Kita akan sambung lagi pada video akan datang dengan kaedah pengawitan makanan. Macam mana nak mengawet makanan? Macam-macam cara nanti kita akan belajar. Okey, jadi kalau nak tahu apakah cara pengawitan makanan, jangan lupa teruskan subscribe dan nantikan video terbaru daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.